Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya bulan Ramadan adalah sebagai kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah yang besar untuk kita semua, bagi manfaat zahir dan batin untuk kita, faedah rohani dan jasmani untuk kita, dan sebuah bulan yang membantu kita untuk menyempurnakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membantu kita untuk menyempurnakan matlamat kita dihantar di dunia ini, dijadikan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam dunia ini. Maka bulan Ramadan yang datang saban tahun itu, setiap tahun datang untuk mentarbiah kita. Semalam masuk saja waktu maghrib, bermakna kita berdaftar dalam sebuah madrasah. Yang madrasah ini akan berlangsung selama sebulan, dengan mudah-mudahan apabila kita menjaga adab-adab peraturan di dalam bulan Ramadan ini, kita mendapat hasil, kita meraih natijah yang sangat baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan ini melekat pada diri kita, pada jiwa kita, pada rohani kita, perkara-perkara yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang menyebabkan maqam dan kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam bulan puasa pada siang hari kita difardukan untuk mengosongkan perut kita daripada makan dan minum. Dan pengosongan daripada makan dan minum itu bukan sekadar memberi kerehatan kepada perut itu yang telah bekerja sepanjang tahun, bukan sahaja ia memberikan kesihatan dan rawatan kepada perut itu yang setiap masa asyik bekerja, asyik beroperasi. Allah SWT rehatkan, kerana Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang terbaik untuk kesihatan kita, apa yang terbaik untuk biologi kita, maka Allah rehatkan. Tapi bukanlah sekadar untuk kerehatan dan pengosongan perut semata-mata, tapi Allah SWT ingin bantu manusia
untuk mendapat kekuatan menundukkan nafsunya. Kerana dengan berlapar, maka ia dapat menundukkan nafsunya. Nafsunya menjadi lemah, rohaninya menjadi kuat. Ini adalah kelebihan lapar. Kelebihan lapar. Dan orang yang sentiasa mengenyangkan perutnya, sentiasa kenyang, makan sampai kenyang, makan sampai kenyang, makan sampai kenyang, ianya menguatkan nafsunya, menyebabkan rohaninya lemah. Bila makan banyak, nafsunya kuat, badannya menjadi liat, badannya menjadi berat. Lihat kadang-kadang ada orang yang berpuasa sepanjang hari, kemudian pada waktu maghrib dia makan sebanyak-banyaknya. Agaknya dia nak qada sepanjang hari dia tak makan, dia makan sebanyak-banyak sampai nak terseeh perut dia. Tengok macam mana keadaan dia waktu nak solat isyak nanti. Tengok keadaan dia ketika dia nak solat sunat tarawih, dia dah lihat, mula dah lemah, mula. Sebab apa? Sebab dia ingat makan banyak ni buat tambahkan tenaga dia. Bahkan sunnah dalam berbuka puasa tidak makan terlalu banyak, boleh terkejut perut dan sebagainya. Perut boleh terkejut, badan boleh terkejut. Makan ala kadar, sekadarnya. Bahkan ketika berbuka puasa cukup berbuka dengan beberapa biji kurma dan juga tegukkan air kosong dan juga manisan. Rasulullah juga berbuka dengan manisan. Kemudian solat maghrib. Lepas solat maghrib barulah makan yang agak berat. Jadi lepas maghrib itu tidak terlalu terkejut, perut tersebut sepanjang hari dah dikosongkan, tiba-tiba terus disumbat dengan makanan dan makanan dan makanan, dia boleh terkejut. Ya demikian perut yang sentiasa dikenyangkan, dikenyang, tak sempat habis makanan yang dihadam sebelum, dah makan lagi, makan lagi. Itu semua menyebabkan badan menjadi liat, malam susah nak tahajud. Bila makan malam terlalu kenyang, nak tahajud malam pun jadi liat, badan menjadi liat. Tapi seseorang yang ala kadar makanannya, makan pun ala kadar, yang berpada-pada, tak sampai terlalu kenyang, tidak sampai nak terseeh, maka dia dapat menjalani ibadah dengan lebih selesa. Sembahyang isyak dia selesa, solat sunat tarawih dia sujud, lepas sujud, sujud, lepas sujud, sujud, lepas sujud, sujud, rakaat demi rakaat, rakaat demi rakaat, selesa. Mata dia pun tak ngantuk. Kalau makan terlalu banyak, dia akan efek kepada mata, dia akan menjadikan ngantuk. Jadi berlapar itu memang adalah perjalanan orang-orang yang soleh. Da'bus salihin disebutkan dalam riwayat, Aj-ju' da'bus salihin, berlapar adalah jalan orang-orang soleh, dan menghidupkan malam-malam dengan ibadah adalah jalan orang-orang yang soleh. Maka Allah Ta'ala membantu kita untuk tundukkan nafsu, dan ini membantu kita dalam tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pengabdian itu salah satu perkara dan elemen yang terkandung di dalamnya adalah penundukan nafsu kita, penundukan ego kita. Allah lemahkan nafsu kita dengan berlapar. Tapi ada adab-adabnya. Rasulullah ajarkan, kalau orang ajak bertikam lidah, kamu jangan bergaduh. Kalau ada orang ajak berbalah, jangan berbalah, kata Rasulullah. Senyap. Orang nak ajak gocoh, nak ajak bertelingkah, nak ajak bertelagah, Rasul ajak, kalau ada orang yang nak ajak kita bertikam lidah seperti itu, kita kata inni saim, inni saim. Maksudnya saya sedang berpuasa. Minta maaf, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Maksudnya saya tak nak menghancurkan ibadah puasa saya. Saya tidak ingin menghancurkan adab puasa saya. Saya tidak ingin menghilangkan pahala puasa saya. Saya tidak ingin melenyapkan ganjaran puasa saya. Saya tidak ingin mencairkan kesan puasa saya. Saya tidak ingin mencairkan kesan puasa saya. Ini adab Ramadan. Seorang yang sudah masuk dalam bulan Ramadan pun masih dengan egonya nak
menegakkan benang yang basah ataupun ingin bertikam lidah, bergaduh, bertinggi-tinggi suara, tengking menengking, herdik mengherdik, panas baran tak selesai lagi. Cukup-cukuplah. Bulan Ramadan datang dan kita telah daftar di dalamnya. Kita dah enroll dalam madrasah yang sangat suci ini. Allah Ta'ala adalah pendidik kita sendiri, pentarbiah kita, murabbi kita dalam madrasah ini adalah Allah. Allah sedang membantu jiwa kita, menyucikan jiwa kita, membersihkan kalbu kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab dalam bulan Ramadan. Jangan kamu bertikam lidah, jangan bergaduh-gaduh. Lebih baik mengalah. Lebih baik mengalah. Orang lapar ni antara ujiannya adalah dia cepat trigger dengan kemarahan. The hungry man is the angry man. The hungry man is the angry man. Bila berlapar ni, dia punya panas baran dia pun boleh lebih mudah trigger. Tapi kita ingin mendapatkan kesan yang positif daripada puasa ini apabila kita, ya Allah, aku berada dalam madrasah Ramadan yang mulia, Allah muliakan sepanjang bulan ini, aku tak mau mencela kesucian bulan ini, aku tidak ingin menjejaskan kesucian bulan ini. Ya Allah, bagi aku kekuatan untuk menjaga adab-adabnya. Maka antaranya, jangan bergaduh. Hatta suami isteri sekalipun, hatta suami isteri pun, saya sedang berpuasa. Rasulullah melarang bertikam lidah bukan sahaja dengan orang luar, hatta di dalam ahli keluarga sendiri pun. Jadi Allah SWT ingin turunkan dan lenyapkan sifat panas baran yang ada pada kita. Ya, sifat marah adalah fitrah manusia, itu Allah jadikan, dan ianya penting dalam suatu sudut dan sisi tertentu di dalam agama. Sifat marah diperlukan untuk menjaga agama, untuk menjaga maruah dan sebagainya. Tapi apabila sifat marah itu melepasi batasan, sehingga seorang itu, orang yang panas baran, dengan isteri dia pun panas baran, dengan anak dia pun panas baran, dengan suami dia panas baran, dengan adik-beradik dia panas baran, dengan pekerja dia panas baran, dengan rakan sejawat dia pun panas baran, maka Allah Subhanahu Wa Taala sedang mentarbiah kita di dalam bulan Ramadan. Allah sampaikan wahyu melalui lisan Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah adalah diwahyukan oleh Allah. Allah yang gerakkan lidahnya. Walaupun ia bukan Quran sekalipun, kalau ianya hadis Rasulullah, Allah yang menggerakkan lidah Rasulullah untuk mengucapkannya sebagai suatu mesej Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia. Maka apabila Rasulullah kata jangan kamu bertikam lidah dalam bulan Ramadan, sebenarnya Allah yang ingin melarang perkara tersebut. Allah yang melarang perkara itu. Itu ada adab yang kita perlu jaga supaya kita didik dan latih jiwa kita untuk biar kita mengalah. Biar kita mengalah. Kita tak rugi dalam mengalah. Di dunia ini, siapa yang mengalah, dia dapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Siapa yang mudah memaafkan orang lain, dia mendapat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mudah lepas pandang kesalahan dan kesilapan orang lain, maka dia layak mendapat kemaafan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Dia memudahkan dirinya mendapat keampunan dan kemaafan yang lebih besar daripada Allah apabila dia bersifat dan akhlak mudah memaafkan orang lain. Orang lain ada melakukan gangguan kepada kita, dia menyakiti kita, tapi kita tahu manusia tak lepas daripada kekurangan dan kesilapan, maka kita mudah maafkan orang lain. Begitu juga kita tak terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan kepada orang lain. Kita sendiri pun ada yang menyakiti orang lain dengan tindakan kita, perbuatan kita, pertuturan kita, dan kita inginkan orang pun lepas pandang kesalahan dan kesilapan kita. Kita suka orang memaafkan kita. Bila kita suka orang lain memaafkan kita, maka kita juga suka untuk memaafkan orang lain, kerana orang lain pun suka kalau kita maafkan dia.
Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menginginkan kemaafan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia memudahkan untuk memberi kemaafan sesama manusia. Kerana ikut penderhakaan manusia kepada Allah lebih besar lagi, pelanggaran perintah daripada Allah, daripada manusia kepada Allah lebih besar. Tapi Allah kata, aku maha pemaaf, aku maha pengampun, aku maha lepas pandang. Dan apabila aku ingin ampunkan dosa hamba-hambaku, aku tak peduli berapa besar pun dosanya, aku tak peduli berapa besar pun penderhakaannya. Wala ubali, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tak peduli berapa besar pun pelanggarannya. Kalau aku nak ampunkan, aku ampunkan. Kalau aku nak maafkan, aku maafkan. Allah tak kira. Di dalam kitab Imam Qurtubi rahimahullah yang bertajuk Az-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wal Akhirah, ataupun dalam bahasa Melayunya judul kitab tu adalah Rahsia Kematian. Imam Qurtubi membawakan sebuah riwayat bahawa di hari akhirat nanti akan didatangkan kes dua orang hamba Allah yang saling menuntut. Kerana seorang telah dizalimi dengan orang yang lain, maka orang yang dizalimi ketika di dunia, dia nak menuntut daripada orang yang menzaliminya. Apa jua bentuk hak yang dia telah mengurangi ketika dunia, macam mana cara dia zalimi, wallahu alam. Tapi dia telah menzalimi, dan di hari akhirat dua-duanya tu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang dizalimi itu berkata, ya Allah, aku datang untuk menuntut daripada orang ini, menuntut pahala, sebab segala transaksi di hari akhirat currency-nya adalah pahala. Dia tak mau ringgit. Orang songlap RM1,000,000 pun dia dah tak nak ringgit, kerana ringgit ini dah dimasuhkan ketika kita berpindah daripada alam dunia ini di alam akhirat. Di dalam dunia ni berapa banyak pun balance account bank, ada 10 digit, 11 digit, semuanya masuk. Tak kira dalam apa saja currency di dunia ini, USD, pound sterling, Sing dollar, Brunei dollar, rupiah, semuanya dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal satu saja currency yang kita guna di negeri akhirat, nama currency tersebut adalah pahala. Maka segala transaksi di akhirat semuanya dengan pahala. Maka orang yang dizalimi kata, aku ingin tuntut, tetapi dia tidak ada pahala, ya Allah. Orang yang penzalim ni tidak ada pahala. Mungkin tak tahu macam mana boleh licin pahala dia. Mungkin sebelum tu orang dah datang tuntut sampai licin pahala dia. Tapi Imam Qurtubi kata, penzalim ini dia ada beberapa amal soleh yang ketika dilakukan di dunia dahulu, ada beberapa kebaikan yang dilakukan di dunia dahulu yang Allah Ta'ala pandang. Allah Ta'ala pandang kebaikan dia, amalan dia itu Allah Ta'ala pandang. Ya, memang dia melakukan kezaliman pada orang lain, tapi ada sisi baik dia yang Allah Ta'ala pandang, yang Allah terima amalan dia tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin damaikan antara dua pihak tersebut. Di riwayat Imam Qurtubi itu mengatakan bahawa apabila kedua-duanya menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada orang yang dizalimi itu, cuba kamu pandang ke arah sana. Maka dia pun ditunjukkan oleh malaikat ke arah mana yang patut dipandang. Maka apabila dia memandang ke arah itu, dia melihat kehebatan dan keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang begitu mengagumkan, yang begitu mempesonakan, yang begitu mengujakan. Untuk siapa ini, ya Allah? Orang yang dizalimi tanya, untuk siapa ini syurga ini? Untuk orang yang membayar harganya. Siapa yang membayar harganya? Siapa yang ingin membeli daripada aku? Maka penasaran hamba tadi, ya Allah, siapa pembeli itu, ya Allah? Siapa yang entitled untuk jadi pembeli kepada keseronokan syurga ini, ya Allah?
Maka Allah SWT mengatakan, kepada siapa yang memaafkan orang yang menzaliminya. Hamba tadi bertambah penasaran, siapa yang layak boleh jadi pemaaf kepada orang yang menzaliminya? Allah kata, engkau sendiri. Engkau sendiri. Engkau layak. Kalau begitu, ya Allah, saya maafkan dia. Maka bila dimaafkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kedua-duanya. Allah Subhanahu Wa Taala panggil malaikat, siapkan dia untuk kedua-duanya dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Jadikan tempat kediaman mereka seindah-indah tempat kediaman, dan mereka tidak ingin berpindah lagi daripada syurga. Dan mereka reda dengan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala dan anugerah serta kurniaan Allah yang melimpah ruah tanpa kesudahan, tanpa penghabisan. Maka Allah kalau nak ampunkan, Allah tak peduli siapa yang dia nak ampunkan. Kalau ada amal soleh kita yang Allah Ta'ala pandang, kalau Allah nak ampunkan dan Allah jadikan asbab-asbab tertentu di hari akhirat, sampai hari akhirat pun Allah SWT boleh damaikan antara dua pihak, sehingga seseorang yang, kerana orang yang menzalimi itu pun sebenarnya hamba Allah. Setiap hamba Allah disayangi oleh Allah lebih daripada ibu bapa menyayangi anak-anaknya, ya. Sebab penzalim dah memang penzalim, tapi satu sisi kita jangan lupa penzalim tu adalah hamba Allah, dan Allah sangat cinta dan sayang pada hambanya melebihi ibu bapa mencintai anaknya. Bayangkan kalau berlaku suatu kes di dunia ni, anak didapati bersalah, katakan anak didapati bersalah, kesnya dibicarakan di dalam mahkamah, dan hakim yang membicarakan itu adalah ayah kepada pesalah itu sendiri. Walaupun tak berlaku, ya, mana ayah kepada pesalah tak boleh jadi hakim dalam mahkamah yang membicarakan kes anaknya sendiri, memang takkan berlaku. Tetapi kita andaikan, mari kita andaikan kes dibicarakan dalam mahkamah, hakim yang membicarakan adalah ayah kepada pesalah itu sendiri, dan pesalah itu pula anak bongsu kepada ayah tersebut, dan memang selama ini anak kesayangan pun, anak kesayangan, anak yang dimanjakan. Agaknya bagaimana perhitungan perhisab yang akan dilakukan, perbicaraan yang dilakukan oleh sang ayah tadi? Dia akan mengeraskan perbicaraan ataupun dia akan permudahkan perbicaraan? Ya, sudah tentu sang ayah tadi dia akan permudahkan, bahkan dia akan gunakan kebijaksanaan macam mana anak dia boleh terlepas daripada mendapat hukuman tersebut. Berdasarkan kebijaksanaan yang menilai juri, para hakim dia boleh menggunakan, beliau ada akta-akta dalam kepala otak yang boleh menjadi leeway kepada suatu perkara. Kalau demikianlah keadaannya, bayangkan yang menghakimi kita di hari akhirat kelak adalah Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang mana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba-hambanya melebihi ibu bapa mencintai anaknya. Dalam riwayat yang lain bahawa Allah mencintai hamba-hambanya 70 kali ganda lebih daripada ibu bapa mencintai anaknya. Itu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita inginkan lebih mudah mendapat keampunan dan kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan amalan itu kita mudah mendapat kemaafan Allah, keampunan Allah. Itu kita mudah lepas pandang kesalahan orang lain di dunia ini. Kita mudah memaafkan. Dan kalaulah kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, panas baran kita dapat ditundukkan, panas baran kita itu dapat dilenyapkan, panas baran kita itu dapat dihilangkan. Maka Ramadan itu patut disambut dengan sambutan yang sangat hebat. Suatu Ramadan datang, dia settlekan panas baran kita. Ramadan yang lain datang, dia settlekan ego kita. Ramadan yang lain datang, dia settlekan sifat takabur kita. Kalau satu Ramadan dapat settlekan semua, alhamdulillah. Penyakit-penyakit hati ni banyak bersarang dalam jiwa kita.
Jadi madrasah Ramadan ni sebagai ejen pembantu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari bersihkan hatimu, mari bersihkan hatimu. Kuatkan keyakinan jiwamu dengan Allah. Allah datangkan Ramadan untuk nak kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Eratkan hubungan kita dengan kalam Allah sekaligus mengeratkan jalinan hubungan kita dengan Pencipta. Lalu tenggelam dalam lautan percintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bantu untuk bersihkan hati kita supaya kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati kita sejahtera, dalam keadaan jiwa kita qalbun salim. Ya. Kalau satu Ramadan dapat settlekan semua, alhamdulillah. Tetapi manusia itu Allah Ta'ala ciptakan berfasa-fasa. Ada satu fasa dia kena settlekan sifat takabur dia, satu fasa dia kena panas baran dia. Ya Allah, aku ni panas baran, cepat. Benda silap sikit dah menengking sana, menengking sini. Benda tak kena sikit dah mula menjerit sana, macam dunia nak kiamat. Ya Allah, malunya aku, malunya aku. Benda sikit tapi gelabah dia lebih, gelabah lebih, darah naik serta-merta. Ya Allah, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Kalau satu Ramadan dapat bereskan panas baran kita, menjadikan kita orang yang sentiasa tenang. Apa saja yang berlaku, kita tahu ini semua Allah yang datangkan. Jadi Allah sedang membantu untuk pautkan hati kita dengan lebih kuat dengan Allah, tautkan jiwa kita dengan lebih teguh dengan Allah, pergantungan dan sandaran kalbu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga satu persatu penyakit hati ni bermacam-macam. Riak, ujub, takabur, sombong, angkuh, tinggi diri, bangga diri, keakuan diri, ananiah, cinta dunia, cinta kemegahan, cinta kemasyhuran, cinta pangkat, cinta kehormatan di sisi manusia. Ini termasuk dalam ujub dan sum'ah. Hasad, dengki, dendam, kesumat, iri, ego. Ini semua kita kena bereskan. Sepanjang hidup kita kena bereskan supaya kita menghadap Allah, jiwa kita jiwa yang sejahtera. Sebab di hari akhirat, berapa banyak pun harta yang kita ada tak akan selamatkan kita kalau jiwa kita kotor. Berapa banyak pun anak-anak kita, mereka berjaya di dunia macam mana pun, ada yang engineer, ada yang arkitek, ada yang doktor, pangkat-pangkat mereka tak akan dapat selamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Dalam Al-Quran mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat, hari di mana anak kamu dan harta kamu tidak dapat lagi menyelamatkan kamu, tidak akan dapat lagi memberi manfaat dan faedah kepada kamu. Yang akan dapat bagi manfaat dan faedah kepada kamu di akhirat biqalbin salim, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya sejahtera. Apa yang dimaksudkan dengan hati yang sejahtera? Iaitu hati yang bersih daripada segala macam penyakitnya. Penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi satu persatu. Jadi manusia ini berfasa. Sebab tu Allah datangkan Ramadan saban tahun, supaya manusia menyedari bahawa keberadaannya di dunia ini, dia kena settlekan penyakit-penyakit yang bersarang dalam jiwanya. Dicabut akar umbi daripada penyakit ujub, penyakit cinta dunia, ananiah, keakuan diri. Dan hatinya hanya memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala penyakit-penyakit ini penawarnya adalah sejauh mana kekuatan hati itu dapat fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat nikmat, sejauh mana kita dapat fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ini adalah pemberian daripada Allah, bukan kerana kehebatan saya. Kalau Allah bagi kita kekayaan, sejauh mana hati kita dapat fokus yang ini semata-mata adalah kurniaan dan anugerah Allah, bukan sebab saya pandai, bukan sebab saya bagus. Tapi kalau pemberian datang, nikmat datang, dia merasa bangga diri. Ini sebab aku yang pandai, aku yang brilliant, aku yang smart,
Aku yang pandai atur, aku yang pandai organize, aku yang pandai susun. Ini aku. Kalau tak ada aku, habis. Tak ada aku, habis. Tu keakuan adalah hijab yang besar antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tembok dan dinding yang sangat tebal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab nikmat datang, kekayaan datang, kemewahan datang, kejayaan datang. Ini aku. Dia tak nampak Allah, dia nampak aku. Anak-anak berjaya, anak-anak dapat pendidikan tinggi, aku. Siapa yang ajar anak aku? Siapa yang didik? Siapa yang asuh anak aku? Siapa yang aku? Akhirnya dia terbelit dengan aku. Perjalanan rohaninya tersangkut dengan aku. Maka Allah SWT datangkan bulan Ramadan, Allah nak leraikan keakuan tersebut. Hati dibersihkan, disucikan, supaya hanya nampak Allah. Ini kemuncak puasa. Kemuncak yang kita ingin capai dalam puasa bukan sekadar pengosongan perut semata-mata, tetapi pengosongan jiwa daripada segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Pengosongan jiwa daripada aghyar, pengosongan jiwa daripada ghairullah, pengosongan jiwa daripada dunia dan makhluk. Sebab tu antara doa yang saya bacakan sebentar tadi sebelum kita mulakan pengajian. Sebab sepanjang Ramadan ni kita kena banyak doa, banyakkan doa. Sebab Allah Ta'ala sembunyikan banyak poin-poin masa tertentu untuk dikabulkan doa. Lebih-lebih lagi kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi doa, antara doa yang saya baca tadi sebelum mulakan tazkirah, Allahumma akhrij min qulubina. Doa ini diajarkan oleh Imam Al-Haddad, seorang wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada Yaman. Imam Al-Haddad, ya Allah, keluarkanlah daripada hati kami kulla qadarin lid dunya, segala bentuk nilai dunia. Hati kita tidak mahu memandang nilai dunia. Sebab apa? Sebab dunia di sisi Allah tidak bernilai. Di sisi Allah, dunia ini dengan segala perbendaharaan kekayaan di dalamnya, Allah tak pandang walaupun sebelah kepak nyamuk sekalipun, walaupun senilai sebelah kepak nyamuk sekalipun, tak bernilai walaupun sebelah kepak nyamuk pun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Imam Haddad mengajarkan kepada kita bahawa hati kita ini tidak terisi dengan makhluk, dengan kadar dunia ataupun dengan nilai dunia itu. Dan sisi yang lain, supaya hati kita terisi dengan nilai akhirat, hati kita terisi dengan nilai perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini, bukan nilai dunia. Wa kulla mahallin lil khalq, dan keluarkan daripada hati kami segala pangkat-pangkat yang dimiliki oleh manusia. Kadang manusia merasakan, aku kenal VIP tu, aku kenal kabel ni, dia terasa dia secure sebab dia ada kabel-kabel tersebut. Dia ada saudara mara yang kabel besar, dia ada kenalan-kenalan alumni yang kabel besar, dia kenal polis lah, dia kenal orang atasan lah, dia kenal orang bangsawan lah. Dia rasa secure. Sebab apa? Apa-apa yang terjadi, aku ada kabel. Itu merosakkan kabel dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mencalarkan pergantungan jiwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab darjat dan pangkat makhluk yang bertakhta dalam jiwa dia. Kau tak tahu kawan aku siapa? Dalam grup WhatsApp siapa? Orang tak tahu ini kabel ni, kabel. Habis dia meruntuhkan pergantungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramadan datang untuk cabut benda tu, dan pergantungan kita hanya kepada Allah. Siapa yang letakkan pengharapan dia dan kabel dia pada makhluk, maka dia akan sentiasa kecewa dan hampa.
dia akan lebih mudah menderita, emosinya mudah merana dan sengsara, kerana makhluk pada hakikatnya tidak dapat bagi manfaat dan mudarat. Tapi Allah kata, letakkan segala pengharapanmu, segala expectationmu kepadaku. Aku yang mengatur urusan, dan seluruh urusan ada di dalam genggamanku. Aku yang menetapkan, aku yang menentukan, aku yang menulis takdir. Kemuliaan datang daripada sisiku. Kemuliaan datang bukan daripada makhluk. Kehormatan dirimu adalah dengan nilai yang aku letak piawaiannya, bukan manusia. Kalau manusia, seluruh hormat kamu, respect kamu, tak semestinya kamu terhormat di sisiku. Pada zaman Namrud, semua orang menghina Nabi Ibrahim, semua orang memuliakan Namrud yang ingin membakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim yang semua orang look up pada dia, respect Namrud, di sisi Allah dia sehina-hinanya. Nabi Ibrahim yang orang pandang hina kepadanya, dikumpulkan kayu-kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim di sisi Allah sangat tinggi darjatnya. Sebab itu seorang wali Allah wanita bernama Rabiatul Adawiyah, wali Allah perempuan yang telah mencapai maqam yang tinggi di sisi Allah. Rabiatul Adawiyah mengatakan, ya Allah, setelah aku menunaikan hak-hak sesama manusia, tapi jika mereka masih tidak reda dengan aku, mereka masih marah pada aku, dan mereka reject aku, mereka tetap menolak aku, ya Allah, jika engkau sahaja reda kepada aku, sudah mencukupi dan memadai buat diriku, ya Allah. Apa gunanya kalau seluruh manusia happy dengan aku, tetapi engkau tidak happy dengan aku, ya Allah? Apa gunanya? Iaitu Nabi Isa alaihissalam menasihatkan para pengikutnya daripada kalangan Hawariyun. Beliau mengatakan, wahai pengikut-pengikutku, wahai sahabat-sahabatku, hendaklah kalian merasa redha dengan sedikitnya dunia asalkan agamamu selamat. Jangan kamu menjadi pecinta dunia, janganlah kamu menjadi pecinta dunia yang redha dengan sedikitnya agama asalkan dunianya selamat. Nabi Isa alaihissalam menasihati pengikut-pengikutnya daripada kalangan Hawariyun. Beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, wahai pengikut-pengikutku, hendaklah kalian merasa redha dengan sedikitnya dunia yang Allah kurniakan kepada kamu asalkan agama kamu selamat. Dan jangan kamu menjadi pencinta dunia yang redha dengan sedikitnya agama asalkan dunianya selamat. Ada orang sanggup untuk mencela agama dia, yang penting poket dia masuk. Dia tak kisah macam mana cara dia transaction dia, deal dia, rasuah, duit kopi dan sebagainya, dia tak kisah. Yang penting balance account bank dia bertambah, yang penting dompet dia bertambah. Dia tak kisah agamanya tercela, dia tak kisah agamanya meredum, dia tak kisah perhubungan dengan Allah tercela kerana dia melakukan perkara yang haram. Dia tak kisah. Dia tak kisah tentang keselamatan agama dia. Yang penting dunia dia selamat. Yang penting dunia dulu kena selamat. Poket kena penuh dulu, dompet kena penuh dulu, purse kena penuh dulu, balance dalam account bank kena penuh dulu. Agama nanti belakang kira. Nabi Isa kata, lebih baik agama kamu selamat. Biarlah dunia ni sedikit kita dapat, tapi agama selamat. Apa gunanya dunia banyak tetapi agama kamu bocor sana sini? Kerana apa yang menjadi ukuran kejayaan kamu di sisi Allah adalah agama yang kamu bawa, peramalan agama kamu, zahir dan batin. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam bersama dengan pengikutnya Hawariyun sedang berjalan dalam suatu safar perjalanan, melalui sebuah jalan yang di situ ada bangkai anjing yang dah reput. Maka para pengikutnya mengatakan, loyanya, buruknya, busuknya, ma antana hadhil jifah, buruknya, loyanya, busuknya.
Nabi Isa AS mengatakan, ma abyada asnanuh, betapa putihnya gigi anjing itu. Riwayat ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang kedua, bahawa Nabi Isa AS menasihati hal tersebut untuk mendidik pengikut-pengikutnya bersihkan hati. Duduk dalam dunia ciptaan Allah hanya memandang sisi kebaikan, hanya memandang sisi positif, bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup untuk keluarkan perkataan-perkataan yang baik. Dunia ini semua ciptaan Allah, Allah yang susun atur. Maka pandanglah dengan pandangan positif, pandanglah pandangan kebaikan. You always need to see at the bright side of things. Itu ajaran agama kita. Always see at the bright side of things. Nabi Isa AS sedang mentarbiah. Lalu ia riwayatkan di dalam kitab supaya kita umat Rasulullah SAW dapat pedoman daripadanya. Kita hidup dalam, we are living in the negative world. Ujian yang sedang kita hadapi adalah macam mana kita nak tengok the bright side, the positive aspect of things. Yes, kita dikelilingi dengan perkara-perkara negatif. Orang-orang yang di sekeliling kita semua banyak fikiran negatif dan sebagainya. Tetapi jangan jadikan ia sebagai alasan untuk kita juga nak berfikiran negatif dan bersangka buruk sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi Isa AS melihat bahawa bangkai anjing yang reput atau burai perutnya, apa yang dilihat secara mata, apa yang dilihat oleh pengikut-pengikutnya semua yang bertumpu kepada yang busuk, yang buruk dan sebagainya. Padahal ada giginya yang bersih. Nabi Isa AS mengatakan betapa bersih, betapa putihnya gigi anjing tersebut. Nak mengajar dalam keburukan, cari keindahan, cari kecantikan, hati kita selamat. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini membawa jutaan makna kepada kita, jutaan perubahan. Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada segala macam penyakitnya dan menghiasi dengan segala sifat yang terpuji. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarkan daripada hati kita segala perkara-perkara yang tidak diingini dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga Allah penuhi hati kita dengan makna puasa yang sebenar, iaitu pengosongan daripada segala sesuatu selain Allah, dan hati kita hanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipenuhi dengan kebesaran Allah, dipenuhi dengan keagungan Allah dan perkara-perkara yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta kepada Allah dan cinta kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa ta'zim kepada Allah dan ta'zim kepada segala sesuatu yang ditakzimkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua dikurniakan husnul khatimah dan dijauhkan daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.